Korang pernah dengar tak NASA menghabiskan jutaan dolar untuk membuat pen yang boleh digunakan di angkasa lepas, sedangkan angkasawan Rusia hanya menggunakan pensil yang jauh lebih murah? Sebenarnya cerita tu tak benar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya Ahmad Bahara, korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping ahli keluarga tersayang. Saya doakan korang sentiasa dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini saya akan menceritakan sedikit mengenai pensil. Penerokaan angkasa adalah salah satu cabang sains yang diminati oleh orang dewasa maupun kanak-kanak. Saya juga tidak ketinggalan. Persoalan kepada penerokaan angkasa lepas ini kebanyakannya hanya ingin menjawab persoalan, adakah kita berkeseorangan di alam jagat ini? Kembali kepada cerita pembangunan pen untuk kegunaan angkasawan. Sebenarnya kisah ini saya dengar daripada zaman saya bersekolah lagi. Namun setelah diselidiki, cerita itu sebenarnya tidak benar. Secara umum dan logiknya, penggunaan pensil di dalam kapal angkasa boleh mendatangkan pelbagai masalah. Bayangkan kita mengasah pensil, kemudian habuknya berterbangan, masuk ke mata angkasawan, kemudian masuk ke mesin-mesin dan juga peralatan yang ada di dalam kapal angkasa. Sudah tentu ianya akan mencetuskan bencana yang besar. Memang betul NASA membekalkan pensil kepada angkasawannya, tetapi pensil itu bukanlah pensil biasa-biasa. Pensil mekanikal yang ditempah khas itu bernilai $128 pada era 70-an. Nilai anggaran semasa hari ini, sebatang pensil tersebut berharga RM1,000. Secara umumnya, pensil ini terdiri daripada kayu dan grafit. Grafit ini diisikan di tengah-tengah kayu yang mana berfungsi untuk memegang dan melindungi grafit. Asal-usul grafit dikatakan ditemui seawal pada zaman Yunani, tetapi grafit yang tulen hanya ditemui pada tahun 1564 di Borough di utara England. Kenapa grafit dipilih? Kenapa tidak arang yang sama-sama hitam? Grafit tidak mudah terbakar. Ianya meninggalkan kesan hitam yang berkilat dan juga mudah dipadam apabila digunakan. Itulah sebabnya kenapa grafit dipilih berbanding dengan arang. Ada pendapat yang menyatakan grafit ini ditemui oleh suku kaum Aztec di Mexico. Mereka menggunakan grafit ini sebagai penanda. Ada juga pendapat yang menyatakan grafit ini ditemui pada zaman Mesir kuno. Walau bagaimanapun, kedua-dua pendapat ini menyatakan perkara yang sama. Grafit digunakan sebagai penanda ataupun sebagai alat tulis. Pendapat mengenai asal-usul pensil ini juga ada banyak. Ada yang menyatakan perkataan pensil ini diserap daripada bahasa Turki. Ada juga pendapat yang menyatakan ianya berasal daripada bahasa Inggeris. Dan tidak kurang juga ada yang menyatakan ianya daripada bahasa Perancis. Namun begitu, tiada pun satu kesamaan yang menyatakan tentang asal-usul perkataan pensil ini, kecuali mengenai kisah pensil moden yang dihasilkan oleh Nicolas Jacques Conte dengan penciptaan mesin untuk menghasilkan pensil yang lebih baik berbanding dengan pensil primitif. Pensil ini digradekan berdasarkan ketebalan dan juga kelembutan grafit. Lebih keras grafit, lebih nipis kesan ataupun hasilnya. Manakala lebih lembut grafit yang digunakan, hasilnya lebih tebal dan juga pekat. Pensil diukur dalam grade H dan juga B. H merujuk grade pensil yang terang, manakala B merujuk grade pensil yang gelap. Macam kita pula, kita dah biasa menggunakan pensil 2B yang sering kita gunakan dalam peperiksaan.
untuk menanda borang OMR. Berikut adalah fakta-fakta menarik tentang pensel. Mari kita saksikan. Sebatang pensel purata boleh diasah sehingga 17 kali. Boleh membuat garisan sepanjang 56 km dan menulis lebih kurang 40,000 patah perkataan. Sebatang pokok cedar bersaiz sederhana mampu menghasilkan 300 batang pensel. Grafit pada asal penemuannya berfungsi sebagai penanda untuk kambing biri-biri. Thomas Alva Edison mempunyai pensel yang direka khas agar ia lebih tebal daripada pensel biasa. Pembuatan grafit sekarang hanya mempunyai campuran grafit, tanah liat, air, arang dan juga karbon. Tiada kandungan plumbum seperti mana yang ditularkan. China adalah pengeluar pensel terbesar dunia. Bilangan pensel yang dihasilkan mampu mengelilingi bumi sebanyak 40 pusingan. Pensel boleh berfungsi di angkasa lepas dan juga berfungsi di dalam air. Pada 30 Mac 1858, buat pertama kalinya pensel digabungkan dengan pemadam di hujungnya. Pengasas pensel pula dicipta pada tahun 1828 oleh Bernard Leximon. Museum Derwent Pencil adalah salah satu museum yang paling popular yang didedikasikan khas untuk pensel. Pada tahun 2008, penjualan pensel meningkat 700% di London kerana permainan Sudoku. Alah, permainan yang nombor-nombor dan kotak-kotak tu. Bukan main nombor ekor. Pernah dalam satu taklimat saya tanya pada pelajar-pelajar saya, apakah persamaan di antara ini dan juga ini? Ya, betul. Kedua-duanya mempunyai unsur kimia yang sama, iaitu karbon. Tetapi, apakah yang membezakan di antara kedua-dua ini? Jawapannya, tekananlah yang membezakan di antara kedua-duanya. Jika kita mudah putus asa dan patah semangat, maka kita dan pensel sama saja. Apabila kita tidak diperlukan lagi, kita akan dibuang. Walaupun kita berjaya menghasilkan pelbagai karya dengan pensel tersebut. Sebaliknya, jika kita berusaha gigih dan mampu menahan tekanan, hasilnya kita tidak perlu membuat apa-apa kerana kita akan jadi rebutan sama seperti berlian. Pilihlah sama ada kita nak jadi pensel ataupun kita hendak menjadi berlian. Apa yang penting, tajuk penulisan Aku Sebatang Pensel sudah pastinya menjadi tajuk penulisan awal ketika kita bersekolah dahulu. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa untuk maklumkan di ruangan komen di bawah. Jangan segan silu ya. Itu saja untuk hari ini, sehingga kita berjumpa di siri Alam dan Manusia yang lain. Sekian, terima kasih.